Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, buka buku teks bahasa Melayu muka surat 30. Hari ini muallim akan ajar awak dua tajuk. Tajuk yang pertama tentang ayat tunggal dan tajuk yang kedua pula tentang ayat majmuk. Okey, apa itu ayat tunggal dan apa itu pula ayat majmuk? Okey, dalam buku teks awak, tengok yang bawah sekali tu. Yang dalam info bahasa yang dia beri kepada kita ini. Okey, dalam info bahasa yang dia beri, apakah itu ayat tunggal? Okey, yang pertama dia bagi tahu ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Kalau sebut subjek, subjek itu ialah subjek ni ialah benda yang bernyawa. Itu ialah subjek. Kalau predikat, predikat pula ialah keterangan. Keterangan kepada subjek. Okey, contoh yang pertama subjek, nama orang yang dia beri mereka. Mereka itu ialah subjek. Subjek itu ialah nama benda yang bernyawa. Jadi mereka itu bernyawa. Dan predikat ialah keterangan kepada subjek. Kenapa dengan mereka itu? Kenapa dengan subjek itu? Mereka mengumpulkan peralatan elektrik. Satu je predikat keterangan dia. Okey, tak apa. Awak tengok dulu kat depan ni. Boleh tunjukkan kepada awak video tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, tadi muallim beritahu kepada awak ayat tunggal, ayat yang ada satu predikat dan satu subjek dan satu predikat. Itu ayat tunggal. Ingat, satu subjek dan satu predikat. Okey, contoh ayat dia. Ayah sedang memotong rumput. Ayah itu ialah subjek, nama orang, benda yang bernyawa subjek. Ada satu je nama orang dalam ayat ini. Itu yang dimasukkan dengan satu subjek. Sedang memotong rumput pula ialah predikat. Keterangan dia ada satu je. Jadi itu yang dimasukkan dengan ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Dalam ayat itu hanya ada satu sahaja nama orang dan keterangan dia pun ada satu sahaja. Tak boleh ada dua, tak boleh ada tiga. Kena satu sahaja kalau ayat tunggal. Okey, setakat ni semua jelas tentang ayat tunggal. Ada sesiapa nak tanya soalan tak berkaitan dengan ayat tunggal? Boleh faham tak tentang ayat tunggal? Boleh. Kalau tak faham, tanya. Nanti lepas ni kita jawab soalan latihan bersama-sama. Okey, itu ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Ada satu sahaja nama orang dan ada satu sahaja keterangan dia. Okey, kita masuk pula dengan ayat majmuk. Okey, yang kedua ayat majmuk. Ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk dia ada dua ataupun lebih. Subjek dan predikat ada dua ataupun lebih. Dia kena ada lebih daripada satu.
Dan yang ketiga, dalam ayat majmuk, dia mesti ada kata hubung. Contoh kata hubung atau, dan, kecuali, lalu, mahupun, malahan, padahal, sambil, sedangkan, tetapi, selama, apa lagi ayat-ayat kata hubung? Supaya, untuk, dengan. Bila ada saja kata hubung, itu ialah ayat majmuk. Ayat tunggal dia tak ada kata hubung. Okey, tengok contoh yang dia bagi. Tengok ayat tunggal, ayat yang ada satu subjek dan satu predikat. Contoh kat sini ayat tunggal dia bagi. Ayat tunggal ada satu nama, satu predikat. Nama dia Amni. Kenapa dengan Amni? Suka makan makan ayam. Yang kedua, Amni, seorang je nama orang, suka makan ikan. Satu subjek, satu predikat. Itu maksud dia. Nama satu subjek, satu predikat. Tak boleh ada dua ayat tunggal. Okey, kalau dalam dua ayat tunggal ini kita nak gabungkan dia menjadi satu ayat, kita mesti gabungkan dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung yang sesuai ialah dan. Tengok. Amni suka, okey, ayat majmuk yang ada satu subjek. Tengok, subjek dia ada satu. Predikat ada dua. Satu, dua. Dan dalam ayat majmuk mestilah ada kata hubung. Yang biru ni kata hubung. Contoh dia, nama orang yang pertama Amni. Amni ni subjek, nama orang. Ada satu je nama orang dalam ni. Amni suka makan ayam, Amni suka makan ikan. Ada dua predikat keterangan dia. Dan dalam ayat ini ada kata hubung dan. Bila ada kata hubung sahaja, itu ialah ayat majmuk. Ayat tunggal, dia tak ada kata hubung. Contoh dia, Amni suka makan ayam. Ada kata hubung tak? Ada tak? Dan ke, untuk ke, supaya ke. Bila tak ada kata hubung, itu ialah ayat tunggal. Tapi kalau ada kata hubung, ni Amni suka makan ayam dan ikan. Dan ialah kata hubung. Bila ada kata hubung sahaja, itu ialah ayat majmuk. Walaupun subjek ada satu, predikat ada dua dan ada kata hubung. Itu dikira sebagai ayat majmuk. Contoh yang kedua dia bagi. Tengok contoh yang ayat majmuk yang mengandungi dua subjek. Nama orang ada dua. Subjek dia Amir, Azim. Ada dua subjek. Dan dia ada kata hubung dan. Sedang berbual-bual di dalam kelas. Predikat ada satu je. Tapi nama orang ada dua. Itu yang dimaksudkan dengan ayat majmuk mengandungi dua subjek. Tengok dia ada kata hubung dan, bila ada kata hubung saja, itu ialah ayat majmuk. Okey, ayat majmuk yang mengandungi dua predikat. Nama orang ada satu je, tapi predikat ada dua. Tengok, Lia, satu je subjek. Sedang membasuh pinggan, Lia menyanyi. Ada dua predikat. Dan ada kata hubung sambil. Bila ada kata hubung sahaja, itu ialah ayat majmuk. Boleh bezakan tak setakat ni ayat tunggal dan ayat majmuk? Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Tak ada, tak ada. Okey, tengok dalam buku teks awak tadi, muka surat 34. Tengok 34. Okey, Muallim tak nak masuk dalam buku teks awak ni. Kita pergi terus kepada buku aktiviti awak. Muka surat 34. Buka buku aktiviti muka surat 34. Kejap. Okey, buku aktiviti muka surat 34. Okey. Yang pertama, soalan suruh buat apa? Baca dulu soalan sebelum kita jawab soalan. Soalan suruh bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan perkataan. Tengok, berdasarkan gambar dan perkataan. Tengok gambar
dan perkataan. Mencuci cermin. Yang kedua, gambar dan perkataan menggunakan semula. Itu bina ayat menggunakan gambar dan juga perkataan yang telah diberikan kepada kita. Jangan buat yang lain. Gunakan sahaja yang telah diberikan kepada kita. Berdasarkan gambar dan juga perkataan. Bina ayat tunggal. Ayat tunggal, ayat yang ada satu subjek dan satu predikat dan tak ada kata hubung. Contoh dia, Puan Zaleha. Okey, tengok. Puan Zaleha. Puan Zaleha satu je subjek. Ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Yang baru masuk, buka buku aktiviti awak, muka surat 34. Siapa yang baru masuk, buku aktiviti, muka surat 34. Okey, kita jawab soalan. Ayat tunggal, ingat ayat tunggal, ayat yang ada satu subjek dan juga satu predikat. Satu subjek, satu predikat. Contoh dia, Puan Zaleha mencuci cermin dengan Puan Zaleha subjek. Mencuci cermin ialah predikat. Jadi macam mana nak siapkan ayat ini? Puan Zaleha mencuci cermin dengan, tengok gambar dia gunakan apa tu? Mencuci cermin dengan, dengan apa? Gambar kain apa tu dia tengah guna? Kain basah. Dengan kain basah. Jadi tulis jawapan dia. Dengan kain basah titik. Okey, ingat ayat tunggal. Kita bina ayat tunggal. Ayat tunggal, ayat yang ada satu subjek dan satu predikat dan tiada kata hubung. Puan Zaleha mencuci cermin dengan kain basah. Puan Zaleha ada satu je nama orang. Ada kata hubung tak dalam ayat ini? Tak ada kata hubung. Boleh faham? Okey, tulis jawapan cepat. Wais, Farisha, Hafi, Khalis, Maryam, Ifan Najwa, Razan, Syamil, Umar. Saya dah salin. Okey, yang kedua. Perkataan yang kedua dia bagi menggunakan semula. Kita buat ayat tunggal. Encik Ismail menggunakan semula botol plastik. Buat ayat menggunakan gambar dan perkataan yang telah diberikan. Ayat tunggal, bukan ayat majmuk, ayat tunggal. Encik Ismail, satu je subjek dia. Nama orang ada satu je, Encik Ismail. Predikat dia menggunakan semula botol plastik. Ada kata hubung tak dalam ayat ini? Tak ada. Encik Ismail ni kata nama khas. Menggunakan kata kerja. Botol plastik kata nama am. Jadi tak ada kata hubung. Ayat tunggal tiada kata hubung. Okey, yang ketiga, menggunakan beg mesra alam. Ingat, nak bina ayat, kita gunakan teknik skop. Yang pertama, mestilah ada nama orang. Jadi nak bina ayat, nama orang, letak dulu nama orang kat dalam ayat tu. Yang pertama, ayat mula-mula, mestilah nama orang. Contoh dia, Puan Aminah. Okey, Puan Aminah. Puan Aminah menggunakan beg mesra alam titik. Ayat tunggal sahaja, bukan ayat majmuk. Ayat tunggal, ayat yang ada satu subjek dan juga satu predikat. Dia tiada kata hubung. Puan Aminah, nama orang, subjek ada satu je. Predikat menggunakan beg mesra alam titik. Tak ada kata hubung. Itu ialah ayat tunggal. Kita bina ayat tunggal, bukan ayat majmuk. Okey, yang keempat, perkataan dia bagi menjual semula. Siapa yang menjual semula tu? Ingat, nak bina ayat mesti nama orang di depan. Menjual semula. Contoh, dia jual apa tu? Gambar surat Khabar. Surat khabar lama. Okey, nama orang. Mula-mula letak dulu nama orang. Pak Cik, contoh dia. Pak Cik Hamid
menjual semula surat khabar lama. Ingat, kita bina ayat tunggal sahaja berdasarkan gambar dan perkataan yang telah digunakan, yang telah diberikan. Menjual semula. Kenapa guna menjual semula? Sebab kat sini dia bagi menjual semula. Jadi jangan buat ayat yang lain selain daripada tu. Tengok soalan. Soalan suruh bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan perkataan. Dan yang terakhir sekali perkataannya ialah tidak menggunakan. Gambar ialah plastik. Jadi macam mana nak bina ayat? Mesti letak nama orang kat depan. Contoh dia ibu. Tidak menggunakan. Gambar apa tu? Menggunakan Plastik. plastik. Ingat ayat tunggal tiada kata hubung, satu subjek dan satu predikat. Jadi tulis jawapan dia cepat. Dah Razan dah. Dah. Syamil Uwais dah. Dah. Cepat. Okey, yang dah siap sambung muka surat 35. Muka surat 34 ayat tunggal. Muka surat 35 ayat majmuk. Okey, cepat. Syamil, Umar Qayyum, Ifan Najwa, Maryam, Nafi Haris, Farisha, Uwais. Ustaz. Ya. Bioplastik tu apa? Bioplastik diperbuat daripada sisa kelapa sawit ataupun kanji daripada jagung dan juga ubi kentang. Bioplastik ini bukan, kalau gambar nombor 5 ni, ini bukan plastik ini bukan bioplastik. Yang ini dia tak hancur. Bioplastik ni dia mesra alam. Okey dah, muka surat 34 semua dah saling jawapan? Dah? Dah. Okey, muka surat sebelah pula 35. Okey, muka surat 35. Soalan suruh buat apa? Yang pertama kena baca dulu soalan. Soalan suruh bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. A nombor 1, A dan B. A dan B. Bioplastik mudah diperoleh. Ini ayat tunggal. Bioplastik mesra alam ayat tunggal. Dua ayat tunggal ini kita gabungkan dia menjadi satu ayat dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung apa nak guna? Dia bagi kat sini kata hubung dan. Bioplastik mudah diperoleh, bioplastik mesra alam. Ini dua ayat. Kita nak gabungkan dia menjadi satu ayat sahaja. Jadi macam mana jawapan dia? Okay, nombor 1. Bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Bioplastik mudah diperoleh. Dan okey, jawapan yang betul sepatutnya yang macam mana? Bioplastik mudah Dan diperoleh mesra alam. dan bioplastik Dan mesra alam. mesra alam. Okey, yang atas ataupun yang bawah yang betul? Yang mana satu? Yang bawah. Ingat. Yang bawah. Jangan ulang benda yang sama. Benda sama, bioplastik mudah diperoleh dan bioplastik mesra alam. Ini salah. Jangan ulang benda yang sama. Sambung yang terus. Bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Tak perlu ulang dua kali sebab benda sama je. Kecuali kalau benda yang berbeza, barulah awak tulis balik. Tapi kalau benda sama, tak perlu tulis balik. Jadi tulis jawapan dia. Yang pertama nombor 1. Buat dekat bawah ni. Bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Okey, tulis jawapan cepat. Dah. Saya dah nombor 3. Dah siap 3 dah. Okey, nombor 1 settle. Okey, nombor 2. Macam mana jawapan nombor 2? Bioplastik sangat sesuai
Bioplastik Kerana tidak tidak mencemarkan alam. mencemarkan alam. Jadi macam mana jawapan yang betul? Bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Bioplastik sangat sesuai kerana. Kenapa gunakan kata hubung kerana? Kerana ni sebab. Untuk sebab bioplastik ni sangat sesuai sebab apa? Sebab kerana tidak mencemarkan alam. Titik. Ingat kata ayat majmuk, ayat yang ada kata hubung. Dalam ayat ini kata hubungnya ialah kerana. Jadi tulis jawapan nombor 2. Itu jawapan nombor 2. Okey, nombor 3 pula macam mana? Bioplastik mudah terurai. Bioplastik boleh dijadikan baja. Kata hubung tetapi. Bioplastik boleh terurai. Jawapan nombor 3. Bioplastik mudah terurai. Plastik biasa sukar terurai. Bioplastik mudah terurai tetapi plastik biasa sukar terurai. Tapi plastik biasa sukar terurai. Terurai ni maksudnya hancur. Tengok, bioplastik mudah terurai, plastik biasa sukar terurai. Saling balik sebab benda berbeza. Yang ni plastik, yang ni bioplastik. Kata hubung tetapi. Ayat majmuk, ayat yang ada kata hubung. Kena ingat yang tu. Tetapi ni kata hubung yang kita gunakan untuk benda yang berlawanan. Bioplastik ni mudah terurai, tapi plastik biasa sukar terurai, payahlah terurai. Benda yang berlawanan. Okey, nombor 4 pula. Bioplastik mudah dilupuskan, bioplastik boleh dijadikan baja. Kata hubung serta. Macam mana jawapan dia? Bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Bioplastik mudah dilupuskan serta ni sama macam dan. Benda yang sama tak perlu ulang balik poliplastik tu. Serta boleh dijadikan baja. Titik. Itu yang jawapan nombor 3 dan nombor 4. Dah kali studi dah jawapan? Syamil, Ipan Najwa, Mariam dah tulis dah jawapan dia? Sudah. Dah, Mariam dah Mariam? Dah, tulis jawapan dah. Hafiz Haris, Umar Koyub, Uwais, Farisha. Yang lain tak ada dalam kelas ke? Razan dia bunyi ni. Okey, nombor 5 pula. Nombor 5 macam mana? Sebagai pengguna pilihan kita ialah bioplastik. Bioplastik melestarikan alam, kata hubung untuk. Jadi yang pertama kita sebagai salin. pengguna pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Untuk ni sebab. Kenapa nak gunakan bioplastik? Sebab dia untuk melestarikan alam. Jadi salin. Sebagai pengguna pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Okey. Itu nombor 5. Dan yang terakhir sekali macam mana? Penggunaan bioplastik digalakkan, alam kita tidak tercemar, kata hubung supaya. Supaya ni untuk tujuan. Jadi penggunaan jawapannya ialah penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Alam kita tidak tercemar.
Siaplah jawapan. Saya dah. Jadi Saya dah kena siap. ingat ayat tunggal, ayat yang tiada kata hubung. Ayat majmuk, ayat yang ada kata hubung. Jadi tulis jawapan. Siapa yang tak siap tulis jawapan cepat. Saya dah. Okay, tulis cepat jawapan dia. Okey, boleh faham setakat ni tentang ayat tunggal dan ayat majmuk? Okey, ingat lagi Boleh. tak? Ayat, okey, yang pertama ayat tunggal. Ayat tunggal ada berapa subjek? Berapa subjek? Satu subjek, satu predikat. Ayat tunggal tiada kata. Ingat yang tu, jangan salah lagi. Ini awak dah belajar banyak kali dah ni. Dan kalau ayat majmuk dia ada lebih daripada satu subjek dan predikat. Ayat tunggal ada satu je. Ayat majmuk ni dia lebih daripada satu dan mesti ada kata hubung. Ayat majmuk ada kata hubung, ayat tunggal tiada kata hubung. Boleh faham setakat ni? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Ada. Tak ada soalan Kalau faham, okey, siapa yang tak siap lagi salin jawapan ni, salin cepat. Yang dah siap, setakat ini sajalah kelas kita untuk tengah hari ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين. Okey, siapa yang sama-sama? Waalaikumsalam. Siapa yang dah siap boleh keluar kelas, yang belum siap boleh saling. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Daifah, Uwais, dah siap salin belum? Umar Koyum, Farisha, dah siap belum salin?